isu mempersendakan umat Islam. Ini kaitan dengan politik. Okey. Dia ni macam ni lah. Ini cerita dah lama. Ini cerita ni sahabat-sahabat sekalian, daripada orang-orang politik, parti-parti politik, DAP-nya, kemudian MCA-nya, yang mana mereka bercakap lantang tentang hudud, tentang hukum Islam, tentang negara Islam. Kami tak mau, kami tolak. Kalau dulu ada cabaran yang berupa darah, cabaran daripada kapal sing, langkah mayat aku dulu. Ini cabaran ni, walaupun perkataan tu simple, tapi apa maksud langkah mayat aku dulu sebelum nak melaksanakan hukum Islam, sebelum nak bina sebuah negara Islam? Apa maksud dia? Bunuh aku dulu, kan? Bunuh aku dulu. Bila bunuh aku dulu, maksudnya dia telah mencabar seluruh umat Islam dalam negara ni. Bunuh aku dulu sebelum nak buat. Maknanya dia angkat bendera perang bagi siapa yang nak laksanakan hukum Islam. Orang kata perkataan dia simple. Mana simple? Perkataan dia dahsyat. Perkataan dia membawa makna yang sangat dahsyat bagi orang yang memahami Islam, yang rasa ada tanggungjawab kepada Islam. Chua Soe Lek, ini dah wanita MCA, juga mengatakan kami tolak, kami tak terima hukum Islam. Dan dia membuat analisa, yang mana analisa dia saya sendiri pernah lihat, dan saya sendiri pernah memberikan pembentangan kepada dia tentang hudud di Wisma MCA terlepas. Kita ada diskusi, pembentangan. Saya tengok sendiri analisa dia, nampak sangat dia, Chua Soe Lek, jahil tentang hukum Islam. Memang jahil, tak tahu. Dan dia buat analisa berdasarkan kajian tentang investment, tentang apa ni, tentang ekonomi, ada kaitan dengan ekonomi. Dia tengok GPI, dia panggil Global Peace Index. Global Peace Index ni dia panggil satu kayu ukur untuk menentukan keamanan sesebuah negara. Bila negara tu aman, dia akan dikategorikan sebagai negara yang maju, sebab pelabur-pelabur daripada luar akan datang melabur. Dia terbuka untuk pelaburan-pelaburan asing. Mengapa? Sebab negara dia aman. Siapa yang buat benda ni? Belah sana lah barat yang buat. Mereka buat, mereka letak negara mereka lah nak buat satu. Jadi cara analisa Chua Soe Lek yang saya lihat pada masa tu, yang saya faham pada masa tu, dia melihat kepada GPI, Global Peace Index. Kemudian dia kata negara-negara Islam yang melaksanakan hudud, contohnya Saudi apa semua ni, antaranya, walaupun tak lengkap pelaksanaan hukum hududnya, berada di negara-negara yang terbawah, antara negara yang bawah. Jadi dia kata kalau buat hukum hudud, dia kata kita akan duduk Malaysia di tangga yang 20 lebih, seingat saya. Betul kan kalau saya salah? Di tangga 20 lebih. Kalau Malaysia buat, Malaysia akan turun sama dengan negara-negara Arab. Maknanya negara kita akan mundur selepas ni. Ekonomi masalah, pelabur asing tak datang dalam negara kita. Kita akan kehilangan pekerja. Pekerjaan. Nampak? Itu analisa dia. Dia cuba kaitkan isu keamanan, yang mana indeks tersebut disusun oleh Barat. Sekarang ni apa kaitan dengan undang-undang perlaksanaan? Sekarang ni faham ke tidak? Chua Soe Lek ke, kapal sing ke, wanita MCA ke, pemuda ataupun DAP Kedah ke, hampa semua ni faham ke tidak apa itu hukum Islam? Faham ke tidak apa itu hukum hudud? Kalau tak faham, panggil mai saya pergi cerita. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang peliknya, umat Islam, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam negara kita ni, sesama parti politik ni, dia umat parti Islam ni bergaduh sesama sendiri. UMNO bergaduh dengan PAH. Masa DAP kapal sing kata UMNO cucuk PAH. Masa MCA kata PAH, PKR pakak cucuk UMNO. Ini apa ni? Pulas telinga belaka. La haula wala quwwata illa billah. Kalau tanya peribadi saya, perkataan siapa yang lebih berat? Saya katakan perkataan kapal sing lebih berat daripada perkataan Chua Soe Lek. Tapi sebagai umat Islam, semua perkataan ini adalah salah. Sebenarnya kita mengajak mereka, kita perlu berikan penjelasan kepada mereka. You PAS ke, you UMNO ke, kita kena bertanggungjawab memberikan penjelasan kepada mereka. Walaupun orang kata ustaz dah berapa puluh tahun dah nak jelas. Saya tanyakan, you PAS berapa tahun ni beri penjelasan kepada kapal sing? Apa yang kapal sing faham tentang hudud? Apa yang kapal sing faham tentang negara Islam? Kalau UMNO berapa tahun telah kamu berikan penjelasan kepada Chua Soe Lek? Apa yang dia faham tentang Islam?
setidak-tidaknya saya sendiri bersama dengan Pertubuhan Sekretariat Ilmuwan Malaysia ni, ataupun Pertubuhan Ilmuwan Malaysia, kita sendiri telah dijemput memberikan penjelasan kepada dia. Ustaz dia tak terima pun. Soal dia terima tak terima, hidayah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan milik saya. Cuma kita kena lebih bertindak agresif memberikan penjelasan. Ini dah kita duk cerita pasal hudud, pasal potong tangan, pasal sebat, pasal hukum bunuh sampai mati, pancung. Kita duk cerita benda-benda yang sedemikian rupa, kejam dengan batu. Mereka melihat dari satu aspek, orang yang tak faham dan tak kenal Islam, tanya teman-teman kita yang non-muslim yang tak faham, yang kita katakan tak diberikan penjelasan tentang Islam, mereka melihat dari satu aspek kejam. Tuan-tuan, bukan senang-senang curi potong tangan. Kena tengok kadar dia curi, keadaan masa musim dia curi, kalau musim kelaparan, kalau musim kemarau, tak ada makanan, tak terlibat dengan hukuman. Kadar dia curi berapa banyak, takkan curi buah apple sebiji potong tangan. Tak. Barang yang dicuri itu bagaimana kedudukan dia, sekiranya disimpan di dalam rumah, dikunci, berbeza dengan barang yang duduk dekat luar rumah. Kereta kena hudud tak kena hudud, kena potong tangan tak kalau curi kereta Ferrari? Tak kena. Sebab dia duduk di luar kawalan, di parking di luar rumah. Dia bukan di tempat yang terjaga dan terkawal api. Kalau parking tepi jalan, contoh keluar beli minyak ataupun pergi 7-Eleven, parking kereta Ferrari di tepi, orang curi, orang yang ditangkap kena hudud ke tak? Tak kena. Jadi you kena faham konsep hukum Islam sebelum you nak kata. Isu contoh isu rogol, dirogol di antara komentar kapal sing, macam mana nak bukti kalau tu rogol? Islam ni hukum dia zalim, dia kata. Macam mana tak zalim? Dia kata orang yang rogol tu tak ada 4 saksi, tak ada 4 saksi tak boleh dikenakan hukuman bagi perogol. Saya tak ada 4 saksi. La haula wala quwwata. Ni katakan dia tak faham. Dia tak faham bahawasanya kita Islam ni kalau tak boleh disabitkan pembuktian melalui hudud, kita gunakan sistem ta'zir. Hukum Islam juga. Gunakan CCTV, gunakan DNA, gunakan bukti-bukti sampingan yang ada. Hukum Islam juga. Benda ni tak faham. Benda ni kita kena pergi cerita. Kita kena panggil mereka, bincang dengan mereka, perjelaskan kepada mereka. Sebenarnya hukum Islam ini adalah bertujuan bersifat mengawal daripada benda tu terjebak. Itu saja. Bukan kita nak seksa orang, tangkap potong tangan semua. Dah, bukan lagu tu. Ini tak faham. Sebab tu saya kata sama ada Chua Swelik ke, sama ada kapal sing ke, semua kena ingat sensitiviti umat Islam yang majoriti dalam negara ni. Walaupun beza parti politik, PAS ke, UMNO ke, akhir sekali kapal sing kena ingat, Chua Swelik kena ingat bahawasanya kami semua akan kembali kepada prinsip agama. Jadi jangan main-mainkan isu agama Islam. Maka mereka kena ingat penjelasan yang mereka berikan tentang agama. Wanita MCA bangkitkan isu aurat, umat Islam. Kenyataan PAS, Tuan Guru ni Abdul Aziz menyebut tentang isu aurat. Perempuan ni kalau tak tutup aurat boleh kena rogol. Jadi dia gambarkan di situ kalau seolah cabaran bagi orang bukan Islam akan dirogol kalau sekiranya tak tutup aurat. Sekarang ni saya bukan soal nak mempertahankan Tok Guru ni Aziz ke, nak angkat dia ke, tak. Saya katakan kenyataan dia itu sebagai seorang ahli agama yang mengajak untuk orang lain memaklumkan antara hikmah orang tutup aurat, bila dia tutup tubuh dia, tak nampak tubuh dia, antara hikmah adalah dia akan mudah dielak daripada pandangan-pandangan orang, mata yang memandang. Sebab mata hadut tengok perempuan ni, mata hadut tengok ni, macam-macam dia punya analisa dan andaian dia. Ada dia boleh tengok orang, dia boleh tengok dalam luar, dia nampak semua. Sungguh teliti. Sebab itu kata Nabi dalam hadis, wal ainani tazniyan fazinahuma an-nazar. Dua mata itu berzina, dan zina dua mata itu adalah dengan melihat dia tengok. Jadi sebab tu Islam ajak jaga tutup aurat, jangan bagi nampak bentuk tubuh badan. Kerana sekali akan terlihat anggota-anggota yang mungkin boleh mendatangkan, membangkitkan kegairahan dan hawa nafsu. Ini real saya sebut, realiti. Secara terbuka saya sebut. Itu saja. Jadi kenyataan Tok Guru Najib dalam isu ni, saya setuju. Tapi orang bukan Islam tolong faham. Kerana kita bercakap dalam ruang lingkup orang Islam, yang mana antara hikmah
kebaikan menutup anggota badan bagi wanita ini adalah agar dia terelak ataupun dapat terselamat daripada pandangan-pandangan yang tidak baik. Dan kena dapat etika dalam berpakaian. Nak pakai macam mana perempuan? Ketat boleh ke tak? Jarang boleh ke tidak? Jadi ini semua perlu diperhatikan dalam kaedah menutup aurat, kaedah kita berpakaian. Itu contoh yang saya berikan. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan sekalian, kita bertanggungjawab. Pas ke UMNO ke kita minta tolong dalam isu ni, usahlah kita menunding jari antara satu dengan yang lain. Cukup sudah. Saya bila Datuk Choi Soe Lek ni sebut balik isu hudud ni, bangkitkan isu hudud ni, dalam Twitter saya penuh orang PAS ni bangkit PKR. Geng PKR pun yang tak pernah cakap pasal, yang bukan tak pernah cakap pasal hudud, pernah cakap. Tapi cakap dia apa? AMK contohnya, Angkatan Muda Keadilan. Presiden ni secara jelas mengatakan hudud tak sesuai lagi dilaksanakan. Tapi orang keadilan PKR dalam saya punya Twitter saya, mana suara Ustaz Fatul Bari? Mana suara? Geng PAS masuk, mana suara? Masuk dalam Harakah Daily, mana suara saya? Lah suara duk ada lagi. Memang duk ada suara. Depa nak saya keluar dalam TV, saya katakan saya tak ada saham dalam utusan Malaysia. Kalau saya ada saham, oh ini muka depan sekali ganti Galaxy Note 2, tak mau. Buang muka depan muka saya jawab pasal ni. Saya kata dengan mereka hubungi saya, Harakah, telefonlah saya. Harakah tak pernah telefon. Untuk kita berikan penjelasan, kerana kita nak pergi ke arah perpaduan umat Islam, itu yang penting. Dan non-Muslim jangan bimbang. Kalau betul-betul kita mempraktikkan Islam, hak-hak non-Muslim pasti terjaga dan terbela. Tapi kalau dia praktik Islam sikit, tak praktik, maka hak-hak takkan terjaga. Sebab tu nak pastikan hak non-Muslim terjaga, Islam tu perlu dipraktikkan secara menyeluruh. Jadi saya nasihatkan sekali lagi pada diri saya, teman-teman, ahli politik dan sebagainya, isu-isu yang seperti ini kita kena hati-hati. Dan kita minta umat non-Muslim menjaga sensitiviti umat Islam. Dan ingat bahawa Islam adalah agama majoriti dalam negara ini. Islam adalah agama persekutuan. Apa juga yang berlaku persengketaan sama umat Islam, akhirnya umat Islam akan kembali kepada agama mereka. Itu bagi orang yang betul-betul ada iman, ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.